Salam sejahtera. Saya Ahmad Farhan bin Mazuki daripada kumpulan 20 dan 7. Pada hari ini ingin membicarakan satu isu berkenaan dasar dan undang-undang hutan, iaitu pembalakan haram. Baik. Pertama sekali kita mesti mengetahui apakah yang dimaksudkan dengan pembalakan haram. Jadi, pembalakan haram adalah penuaian, pengangkutan, pembelian atau penjualan kayu yang melanggar undang-undang. Prosedur penuaian itu sendiri mungkin menyalahi undang-undang, termasuk menggunakan cara yang rosak untuk mendapatkan akses ke hutan, pengekstrakan sumber hutan tanpa kebenaran atau dari kawasan terlindung, pemotongan spesies yang dilindungi atau pengambilan kayu melebihi had yang dipersetujui. Sesudah kita mengetahui apakah definisi pembalakan haram, maka harus kita ketahui apakah punca pembalakan haram berlaku. Baik, maka pembalakan haram berlaku adalah apabila suatu pihak membuka sesuatu kawasan hutan untuk tujuan perladangan seperti pertanian atau tanaman yang lain seperti kelapa sawit. Pembalakan haram juga boleh berlaku kerana peningkatan permintaan untuk produk kayu, kertas dan derivatif termasuk pembungkusan. Apabila wujudnya desakan daripada pihak luar bagi pembukaan tanah untuk pertanian atau menginginkan sumber daripada hutan bagi pembuatan barangan tertentu dalam kuantiti yang banyak, maka akan muncullah pembalak-pembalak yang menggunakan kesempatan untuk menebang atau memungut hasil hutan secara rakus dan menyalahi undang-undang tanpa menghiraukan kesan dan akibat daripada aktiviti tersebut. Baik, setakat itu sahaja perkongsian saya pada hari ini, dan saya akan menyerahkan bagi perkongsian seterusnya kepada rakan saya. Kita beralih kepada kesalahan yang akan dikenakan oleh pembalakan hutan. Kalau sebelum ini, denda maksima yang dikenakan ialah RM500 Malaysia dan penjara tidak melebihi 1 hingga 20 tahun. Kini ia telah digandakan menjadi RM1 juta Malaysia dan penjara tidak melebihi 5 hingga 20 tahun. Okey, undang-undang ini telah digandakan sendiri oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin kerana beliau ingin memperhebatkan penguasaan undang-undang yang berkaitan dengan pembalakan hutan. Kita beralih kepada usaha-usaha yang kita dapat lakukan untuk mengurangkan aktiviti pembalakan hutan secara haram. Yang pertama, dengan menubuhkan pasukan penguasaan hutan di daerah dan negeri serta flying squad dengan meminta izin dari ibu pejabat untuk membatalkan kes-kes kesalahan hutan. Yang kedua, dengan melakukan rondaan di kawasan-kawasan yang disyaki melakukan aktiviti pembalakan hutan dengan menggunakan helikopter dan menjalankan sekatan jalan raya dari semasa ke semasa bagi mengawal penggerakan keluar masuk kayu balak dengan menggunakan teknologi penderaan jauh iaitu remote sensing dan sistem maklumat geografi iaitu GIS untuk mengesan dan memantau aktiviti pencerobohan hutan. Di samping itu, dengan mengadakan sistem balai pemeriksaan hutan di mana semua lori yang membawa kayu balak dikehendaki mempunyai pas pemindahan yang dikeluarkan oleh balai pemeriksaan hutan. Selain itu, kita mengalakkan masyarakat awam untuk membuat aduan mengenai kegiatan pencerobohan hutan yang disyaki sedang berlaku ataupun yang telah berlaku. Dan akhir sekali ialah dengan memastikan sepadan dengan kawasan-kawasan hutan simpanan kekal iaitu HSK dalam keadaan bersih serta ditandakan dengan jelas dan terang di kawasan yang lapar. Terus itu kita akan melihat kepada kesan pembalakan haram. Pembalakan haram ini biasanya membawa kesan yang buruk terhadap alam sekitar. Jadi kesan buruk yang pertama ialah memusnahkan atau mengancam flora dan fauna. Apabila hutan dimusnahkan untuk tujuan pembalakan, pelbagai spesies flora dan fauna akan kehilangan habitat. Selain itu, kawasan hutan yang kaya dengan flora seperti tumbuh-tumbuhan atau herba yang berguna dalam bidang perubatan, contohnya tongkat ali, kacik Fatimah dan lain-lain, kehidupan tersebut akan berada dalam ancaman atau akan berada di ambang kepupusan jika masalah pembalakan haram ini tidak diselesaikan.
Kesan yang kedua, menyebabkan berlakunya bencana alam. Apabila aktiviti pembalakan dilakukan secara berlebihan, berlakunya hakisan tanah dan tanah runtuh. Hal ini disebabkan permukaan telah terdedah kepada hakisan air semasa hujan. Hujan yang lebat akan menyebabkan larian air permukaan menghakis lapisan permukaan tanah kelodak di mana lumpur akan masuk ke sungai. Oleh itu, sungai menjadi cetek, keruh dan berlakunya banjir lumpur di kawasan rendah. Kesan yang ketiga iaitu penduduk tempatan hilang punca rezeki. Bekalan sumber hutan seperti sayur-sayuran dan binatang buruan akan berkurangan disebabkan pembalakan haram yang memusnahkan biodiversiti hutan. Kekurangan hasil-hasil hutan akan menjejaskan pendapatan penduduk di sekitar kawasan tersebut. Kesimpulan bagi pembalakan haram adalah pembalakan haram merupakan aktiviti yang sangat merugikan kepada setiap lapisan masyarakat dan pihak kerajaan. Oke, dengan demikian pelbagai undang-undang telah ditubuhkan bagi mengelakkan aktiviti pembalakan haram dijalankan. Selain itu, pihak masyarakat juga harus peka terhadap kegiatan dan aktiviti pembalakan haram. Hal ini bagi mengelakkan aktiviti pembalakan haram terjadi di sekitaran mereka. Selain itu, ianya juga memudahkan pihak kerajaan untuk mengambil tindakan kepada pihak-pihak yang melakukan pembalakan di tempat-tempat mereka. Contohnya di hutan simpan negara lindung dan juga